Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran hadis Pendidikan Islam tingkatan 1, pelajaran 10 bertajuk Hadis Sumber Hukum. Untuk pelajaran pada hari ini, para pelajar boleh rujuk kepada muka teks muka surat 50. Pelajaran 10 iaitu Hadis Sumber Hukum. Terdapat 4 sumber hukum dalam Islam iaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Hadis ialah sumber rujukan kedua selepas Al-Quran. Al-Quran dan hadis saling diperlukan oleh umat Islam. Sesiapa yang mengabaikan Al-Quran dan hadis atau salah satu daripadanya akan sesat. Hadis dijadikan panduan oleh para ulama untuk memahami dengan lebih jelas maksud isi kandungan Al-Quran. Antara sumber hukum seterusnya adalah ijma'. Apakah yang dimaksudkan dengan ijma'? Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid selepas kewafatan Rasulullah tentang masalah sesuatu hukum syarak. Para mujtahid mempunyai autoriti dan mempunyai ilmu fiqh yang baik untuk mereka berijtihad dan bersepakat untuk menentukan sesuatu hukum. Seterusnya, sumber hukum adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan masalah yang tidak jelas hukumnya dengan masalah yang jelas hukumnya dalam nas kerana wujudnya persamaan ilat. Contohnya, pengharaman dadah tidak disebut dalam nas, kemudian pengharaman dadah ini disamakan dengan pengharaman arak kerana mempunyai ilat yang sama iaitu sifat mabuk. Jadi dalam Quran jelas pengharaman arak, justru para mujtahid mengkiaskan hukuman pengharaman dadah dengan arak tersebut. Jadi hukum dadahnya adalah haram. Antara kitab hadis yang menjadi rujukan utama ialah Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibni Majah, Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad. Justru penting bagi kita sebagai umat Islam untuk memahami maksud hadis. Hadis dari segi bahasa ialah kata-kata atau baharu. Dari segi istilah, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada berbentuk percakapan, perbuatan, pengakuan atau sifat. Hadis juga turut dikenali sebagai as-sunnah ataupun al-khabar. Untuk pengetahuan pelajar, hadis mempunyai dua komponen penting, iaitu yang pertama sanad, yang kedua matan. Apakah yang dimaksudkan dengan sanad? Sanad dari segi bahasa bermaksud sandaran. Dari segi istilah, rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Apakah matan? Matan dari segi bahasa bermaksud sesuatu yang jelas dan zahir. Manakala dari segi istilah, matan ialah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Untuk lebih jelas lagi maksud sanad dan matan tadi, para pelajar boleh lihat contoh hadis ini. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ali bin Abdillah haddatsana Yahya bin Sa'id haddatsana Sufyan qala haddatsani Mansur an Mujahid an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza stumfirtum famfiru. Jadi dalam contoh hadis ini, sanad itu bermula daripada qala al-Imam al-Bukhari hinggalah kepada Rasulullah. Maksudnya rangkaian perawi yang menyampaikan hadis ini iaitu bermula daripada Imam Al-Bukhari, kemudian Ali bin Abdillah, kemudian Yahya bin Sa'id, kemudian Sufyan, kemudian Mansur, kemudian Mujahid, kemudian Tawus, kemudian Ibnu Abbas daripada Rasulullah. Manakala matan pula adalah teks hadis ini, iaitu isi kandungan hadis ini. Ianya bermula dari la hijrata ba'dal fathi sampailah habis hadis ini. Manakala muttafaqun alaih, dalam kurungan itu adalah
merujuk kepada hadis yang disepakati oleh dua ulama hadis yang terkemuka, iaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis mempunyai beberapa peranan sebagai sumber hukum dalam Islam. Yang pertama, menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya seperti kewajipan berpuasa. Dalam Al-Quran disebut perintah berpuasa seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syahida minkumun syahra falyasum. Maksudnya, sesiapa antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian hadis Rasulullah juga ada yang menyebut tentang berpuasa ini. Menguatkan lagi hukum yang terdapat dalam Al-Quran tadi, iaitu kewajipan berpuasa. Iaitu hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maksudnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan dan berbukalah, berhari rayalah kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Jadi hadis ini menguatkan lagi hukum kewajipan berpuasa kepada umat Islam. Antara lain, peranan hadis sebagai sumber hukum adalah memperincikan isi kandungan Al-Quran. Contohnya, cara melaksanakan solat. Firman Allah dan surah Al-Baqarah ayat 43 menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salah. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan salat. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita supaya salat, tetapi tidak menerangkan secara terperinci bagaimanakah cara salat. Kemudian hadis Rasulullah, Haddasana Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maksudnya, Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maksudnya, memperincikan daripada perintah salat dalam Quran tadi, cara untuk umat Islam menunaikan salat. Jadi, para sahabat melihat Rasulullah salat, jadi mengikut apa yang Rasulullah tunjukkan. Selain itu, peranan hadis sebagai sumber hukum adalah menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran. Contohnya, pengharaman emas dan sutera kepada lelaki. Di dalam Al-Quran tidak menyebut tentang pengharaman emas dan sutera kepada lelaki. Tetapi dalam hadis Rasulullah disebut secara jelas pengharaman tersebut. Iaitu hadis Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Nahana an khatamiz zahab wa lubsil harir ila akhiril hadis. Maksudnya, daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami daripada 7 perkara. Baginda melarang kami daripada memakai cincin emas dan sutera. Hinggalah akhir hadis ini. Di dalam hadis ini, Rasulullah menyuruh melaksanakan 7 perkara yang membawa kebaikan dan juga Rasulullah menegah 7 perkara yang sebahagian besarnya ditujukan khusus kepada kaum lelaki yang diharamkan menurut syarak. Antaranya ialah memakai sutera dan memakai cincin emas. Selain diharamkan sutera tadi, lelaki memakai emas walaupun sebentuk cincin adalah haram. Tegahan tersebut kerana ia bercanggah dengan sifat kelelakian yang sepatutnya bersifat kasar, gagah, perkasa dan cergas. Justru itulah segala sifat dan perbuatan yang menyerupai wanita diharamkan dalam Islam, sebagai contohnya dari sudut pakaian dan perhiasan. Diulang sekali lagi, peranan hadis sebagai sumber hukum adalah menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, memperincikan isi kandungan Al-Quran, dan menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran. Pengelasan hadis dibuat daripada aspek percakapan, perbuatan, pengakuan atau persetujuan, dan sifat. Dari aspek percakapan bermaksud sesuatu yang diucapkan oleh Nabi.
Maksudnya apa yang diucapkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, wal haya'u syu'batun minal iman. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu satu cabang daripada iman. Manakala dari sudut perbuatan pula adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastanji bil ma'i. Maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Aspek seterusnya ialah pengakuan atau persetujuan. Maksudnya diam Nabi SAW terhadap sesuatu perbuatan atau percakapan sahabat tanpa melarangnya. Contohnya hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu al'abu bil banati 'inda an-nabiyyi wa kana li sawahibu yal'abna ma'i. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu wa yusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bermain anak patung bersama-sama rakanku. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, rakanku bersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka sehingga mereka dapat bermain denganku semula. Manakala dari aspek sifat pula adalah perkhabaran tentang sifat kejadian dan sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal azra'i fi khidriha. Maksudnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada anak gadis sunti di biliknya. Secara ringkasnya, pengelasan sesebuah hadis boleh dilihat dari aspek percakapan, perbuatan, pengakuan atau persetujuan dan sifat. Kita lihat pula perbandingan antara Al-Quran, hadis kursi dan hadis nabawi. Yang pertama dari aspek maksud. Al-Quran, makna dan lafaz daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kursi pula, makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala hadis nabawi pula, makna dan lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pula dari sudut ganjaran pahala. Al-Quran mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Manakala hadis kursi dan hadis nabawi mendapat pahala kerana mempelajari dan beramal dengannya. Dari aspek martabat pula, Al-Quran sahih tanpa keraguan. Manakala hadis kursi dan hadis nabawi terbahagi kepada sahih, hasan, dhaif atau maudhu'. Dari aspek keperluan berwuduk, Al-Quran wajib berwuduk apabila memegang dan membawanya, manakala hadis kursi dan hadis nabawi tidak wajib berwuduk apabila memegang dan membawanya. Selepas mempelajari tajuk ini, seharusnya pelajar dapat nyatakan maksud hadis dari segi bahasa dan istilah. Kedua, nyatakan maksud sanad dan matan. Ketiga, jelaskan dua peranan hadis. Dan yang keempat, jelaskan perbezaan antara Al-Quran dan hadis kursi dari segi maksud. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.